Okey, Assalamualaikum, dan selamat petang. Pada hari ini Koko BK Bestari saya nak tunjuk kepada murid-murid tahun 4. Okey, murid tahun 4 yang di bawah saya, iaitu mengenai cara-cara untuk membuat backdrop yang betul. Okey, pada minggu yang sebelum ni, 2 minggu sebelum ni kita dah belajar atau bukan belajarlah, kamu dah ada yang dah buat dan bagi pada saya menggunakan pelbagai caralah. Ada yang menggunakan software dalam telefon. Tapi hari ni yang saya nak tunjuk ni adalah apa yang sebenarnya backdrop. Yang kamu buat tu kata-katanya tu bolehlah tapi kurang tepat. Yang sepatutnya ialah kita nak buat backdrop. Backdrop ni adalah macam satu gambar besar yang kita akan tayangkan pada layar menggunakan projektor di dalam dewan. Okey, kenapa? Contohnya kalau kita biasanya backdrop ni kita gunakan canvas. Kita akan tempah pada kedai akan buat dengan tulisan-tulisan dia dan besar dia akan tampal dekat dewan, dekat depan dewan tu kan. Jadi kau akan nampak contoh majlis Hari Anugerah Sekolah. Jadi dia akan keluar perkataan besar-besar apa semua kat depan tu. Tapi ini cara salah satu kita nak jimat, kita boleh gunakan komputer lah. Okay, jika sekolah dah ada projektor macam sekolah kita, Sekolah Tok Bandar Rasa, kita boleh gunakan projektor yang ada, tayangkan saja. Dan kita boleh buat bukan sekadar dia tulisan tu begitu saja, kita boleh ada bergerak. Jadi hari ni saya nak ceritakan tentang backdrop. Jadi backdrop ni kalau menggunakan perisian komputer, iaitu saya menggunakan komputer PC saya tak gunakan telefon. Yang telefon yang mungkin guna Canva dan PixArt apa semua tu sebagainya yang kamu gunakan sebelum ni. Tapi saya nak tunjukkan yang betul-betul yang kita nak belajar ialah menggunakan PowerPoint. Okey, Microsoft PowerPoint ni lambang dia ialah huruf P macam ni Ini contoh Microsoft PowerPoint. Okey, jadi Microsoft PowerPoint ni kita biasa gunalah untuk buat backdrop. Selain daripada backdrop, kita nak buat macam presentation, nak tunjuk slide, gambar-gambar, malah boleh buat macam satu video pun boleh. Okey, jadi itu kegunaan PowerPoint. Okey, jadi untuk hari ni kita nak gunakan backdrop bukan untuk buat presentation, tapi kita nak buat satu orang kata satu kita punya backdrop. Okey, backdrop. Jadi kenapa kita kena belajar dalam Backdrop Bestari ni supaya nanti kita boleh bantu guru untuk buat backdrop. Apabila ada majlis apa-apa, cikgu boleh minta murid kelab Brigade Bestari lah untuk buat guna kreativiti. Okey, jadi saya nak tunjukkan dua jenis backdrop. Backdrop ada dua. Nombor satu ialah dipanggil backdrop statik. Backdrop statik ni macam kita tempah kedai. Macam kain kanvas yang kita tempah kedai besar tu, yang macam kita tampal kat dalam dewan tu. Itu backdrop statik, tak bergerak. Yang kedua ialah backdrop dinamik. Backdrop dinamik ni ialah yang bergerak lah. Ada animasi. Kenapa? Sebab dalam macam Canva. Canva pun kalau siapa yang pernah pakai Canva, dia ada gambar gerak-gerak. Ada bunga api, dia apa kan. Tapi Canva tu tak sesuai untuk backdrop sebab kita kalau boleh guna komputer sebab nak tayangkan terus pada projektor. Kita akan cucuk wayar projektor pada laptop. Kalau di sekolah kan. Jadi macam komputer saya, cucuk komputer saya akan tayangkan dekat depan. Dan saya boleh tukar-tukar gambar lah. Atau tukar backdrop mana yang saya rasa perlu kan. Ikut program. Kalau ada 2 program hari tu, pagi mungkin ada hari anugerah, petang ada persaraan. Jadi saya boleh ni. Saya boleh ubah lah. Okey, sekarang saya nak tunjukkan backdrop statik contoh yang saya pernah buat. Yang ni contoh ni backdrop statik. Okey, saya besarkan. Okey, ini adalah contoh backdrop statik. Statik maksudnya tak bergerak lah. Jadi ini backdrop dia. Ini yang dah siap lah. Okey, ada gambar cikgu. Gambar cikgu ni persaraan Puan Saraswati dulu saya pernah buat. Okey, kemudian dia latar belakangkan dengan corak batik ataupun sari lah. Corak sari. Dan tepi ni ada hiasan-hiasan dia. Ada logo sekolah kan. Sebab kita tunjukkan ni. Dan bila nanti dalam dewan, bila saya tayangkan, dia akan keluar besar lah macam ni. Okey, dia akan keluar besar macam ni. Jadi semua orang satu dewan boleh nampak. Kat depan tu kan besar projektor. Jadi boleh baca apa ni? Ada program. Program apa ni? Majlis Sanjungan Budi Lambayan Kasih. Itu nama menarik untuk hari majlis perpisahan lah. Okey, ini statik tak bergerak. Tak ada apa pun. Dia akan tayangkan sampai habis program. Okey, yang ini yang kedua saya nak tunjuk ni adalah background secara dinamik lah. Okey, dinamik maksudnya tak bergerak. Yang bergerak, sorry. Dinamik bergerak. Okey, tengok saya tunjuk contoh. Bila saya tekan ni, okey, saya tayangkan, tengok perkataan dia. Hari guru. Perkataan tu berubah kan. Menarik sikit. Okey. Dan juga tengok gambar dia. Gambar dia bersekitar dengan tajuk. Kita nak tayangkan gambar, mesti ada kaitan tajuk. Ada gambar macam papan hijau kan. Papan hitam. Kemudian ada tulisan guna kapur kan. Ejaan kapur.
Kemudian ada lagi tulisan-tulisan menarik dan belakang ni tengok ni frame dia punya bingkai tepi ni belakang ni ada gambar kalkulator apa semua ada kaitan lah. Okey, jadi saya nak tunjuk hari ni cara-cara untuk buat statik dan kita tukarkan yang statik tu kepada dinamik. Boleh buat, jangan risau. Okey, dengan syaratnya ada komputer lah dan juga PowerPoint. Okey, kalau tak boleh buat guna PowerPoint, boleh cuba guna Canva tapi saya tak galakkan. Kalau nak berlatih boleh. Okey, jadi sekarang ni untuk buat dia saya mulakan daripada saya tekan pada PowerPoint. Saya buka perisan PowerPoint saya. Okey. Jadi ini perisan PowerPoint saya kosong, tak ada apa. Okey, bila buka-buka ni dia akan bagi satu, kita panggil dia tapak ataupun template. Okey, tapak ni kita boleh gunakan ataupun kita boleh buat sendirilah. Macam saya suka buat sendiri. Tapi untuk belajar hari ni kita buat guna ni. Jadi kalau siapa yang ada komputer boleh cuba ikut sama. Okey, contoh saya nak gunakan tapak yang hijau ni. Sebab saya suka color ni. Mungkin color ni taklah. Color ni. Saya nak buat satu tajuk hari ni yang saya harap kamu pun buat nanti. Kamu buat tajuk dia contoh majlis pembukaan, tak nak pembukaan sekolah, majlis mesyuarat PIBG. Okey, contoh mesyuarat PIBG sekolah. Okey, mesyuarat PIBG sekolah. Jadi saya pilih ini, dah pilih, saya tekan create bawah ni. Jadi dia dah siap awal-awal, dia dah siapkan 2 kotak dia dalam ni. 2 kotak ni kamu boleh terus tambah tulisan lah. Macam tadi kalau saya tunjuk tadi ada nama majlis, ada tajuk apa benda. Jadi kita masuk kat dalam ni. Okey, contoh sekarang ni saya nak masukkan kita punya tajuk majlis kita. Okey, contoh majlis mesyuarat PIBG sekolah SKDBR. Okey, kemudian kita tulis sini tempat Dewan SKDBR, tarikh berlangsungnya contohnya hari ini 14 Julai 2021 dan last sekali kita bagi contohnya dirasmikan. Biasa ada perasmi Perasminya orang yang akan membuka lah program tu. Kalau dia tak rasmi dia tak buka lagi lah. Rasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Helmi Harun. Okey, contoh kan. Okey, jadi saya dah buat dah. Tapi kalau kita tayang macam ni apa? Best tak? Tak menarik kan? Jadi kalau kita macam ni, jadi kita kena kasih dia cantik. Okey, ada banyak cara. Yang paling senang ialah kita mengubah tulisan kita. Tulisan kita boleh ubah, satu ialah jenis tulisan atau font. Dan lagi satu kita boleh ubah saiz lah. Saiz besar kecil dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali saya nak tukar dia punya font. Saya nak tukar font dia. Saya cari font dalam ni. Font di mana saya tengah? Saya tekan kat home. Okey, saya pilih saja di mana. Okey, sekarang ni saya dah klik dekat sini tadi. Saya dah klik kat sini, saya klik dekat kotak ni. Saya tunjuk sekali lagi Sekarang kalau kosong je ni, saya klik kat kotak dia, kotak luar ni. Okey, kemudian saya terus pilih. Saya pilih contoh saya suka tulisan yang saya sukai saya carilah. Tulisan ni mana dapat? Saya sebenarnya tulisan ni saya dah cari dan download lah. Saya cari tulisan yang boleh dibaca. Okey, yang semua orang tengok nanti menarik lah kan. Jangan tulisan tu terlampau susah sangat tak boleh baca. Ada nak macam ni kan. Ini macam susah sambung-sambung. Okey, kita cari tulisan yang sesuai dengan kita punya program. Kalau program macam ni, program orang dewasa lah, bukan kamu punya program. Jadi saya akan pilih tulisan yang sesuai dengan orang dewasa. Tulisan sambung-sambung yang agak susah lah. Susah nak baca sikit. Kalau tulisan kanak-kanak ni kan senang dibaca kan. Okey. Okey, tengok ni. Okey, saya sebab dia ada tulisan besar kecil. Syarat PIBG Persatuan Ibu, Bapa dan Guru SK Datuk Bandar Rasa. Okey dah. Nampak? Dah tukar tulisan. Okey, kemudian saya boleh tukar dia punya saiz. Okey, saiz saya nak besar sikit. Okey, saya pergi dekat atas ni. Macam tadi saya pilih, lepas tu saya tekan A besar untuk besarkan. Okey, dan saya kemudian saya boleh buat apa lagi? Saya nak dia ada efek. Sekarang ni saya nak kasih dia lebih mengancam sikit kan. Okey, jadi pertama saya tukar warna lah. Tukar warna, saya tak nak tukar apa ni. Saya nak tukar yang penting-penting je. Yang ni saya nak tukar, tak nak pink. Saya pergi dekat huruf A kat atas ni, kat format ni. Saya pilih warna yang gelap sikit. Supaya ada macam tona.
Okey. Kemudian saya gangguan. Okey, jadi saya pilih yang tulisan dan guru ni sama juga kan, warna yang sama sebab dia masih lagi tajuk, dan nama sekolah ni saya tolak bawah. Okey, syarat ni saya tolak sini sikit. Okey, yang ni saya kekalkan dia pink. Okey, so mesyuarat yang atas ni saya buat dia colour lebih dark. Nampak tak? Nampak tak efek dia? Okey, tak nanti kita tukar lagi sampai kita berpuas hati. Okey, digalakkan warna yang menyelah lah, sebab kadang-kadang kita punya projektor yang kita gunakan tu, contoh di sekolah kita lah, projektor biasanya tak berapa nak terang. Jadi kita kena ni. Okey, jadi nampak dah menarik kan? Beza dengan tadi. Okey, kemudian yang tulisan-tulisan ni saya tak nak dia macam ni saja. Saya nak buat dia menarik sikit. Okey, salah satu cara dia ialah kamu tengok sini, dekat bahagian hujung dalam ni biasa dia akan ada format. Okey, saya tekan format ni dan saya pergi kat text effect. Pada text effect ni saya boleh buat tulisan saya ni macam menyelah macam ni sikit. Ni namanya glow. Okey, glow. Ataupun saya boleh buat dia macam bersudut sikit. Macam ni. Tapi saya tak nak lah dia macam ni kan, pening pula tengok. Okey, saya nak dia buat dia dari atas ke bawah. Okey, sekejap saya adjust. Okey, saya pilih macam ni. So nampak macam dia tengah macam bergerak ke atas lah. Okey, kemudian saya nak cantik lagi, saya pilih 3D rotation option. Tengok saya terus 3D rotation option. Kemudian saya boleh ubah ni. Saya nak buat dia tegak lagi ke, saya nak buat lagi condong ke, kan? Kemudian saya nak buat dia perspektif. Okey. Saya nak buat yang atas kecil, yang bawah besar ke, saya boleh ubah. Okey. Ikutlah rasa kita mana kita nak terbalik. Yang mesyuarat tu tulisan besar pun boleh. Okey, saya nak terbalik lah. Saya nak terbalik. Okey, saya pun tak nak sebenarnya. Okey, saya just nak buat yang simple jangan terlalu pening-pening sangat. Nanti orang nak tengok pun macam terlalu pening, tak menarik jadinya. Okey, jadi saya pilih shadow reflection. Okey, reflection ni. Okey, saya pilih reflection. Kemudian saya tak nak macam ni, macam sakit mata tengok jadi saya pilih dia punya reflection tadi tak terlalu kasar, saya ubah sikit. Okey, dia punya size okey kot. Saya punya ni tak nak dia terang sangat. Kan nanti kan bersilau mata. Okey dah. So dah cantik sikit tulisan kita. Kita letak atas ke, tak bawah ke, kita boleh adjust. Okey, yang ni saya pun nak tukar juga. Kan, boring kan? Jadi saya tukar dia tulisan lain, saya cari tulisan okey, yang sesuai, yang eksklusif. Okey, supaya nampak menarik. Okey. Okey, tak apalah, saya gunakanlah yang biasa saya guna ni dulu. Okey, yang ni. Alright, dan tukar dia punya warna. Warna dia tak menarik kan? Kita tukar warna dia ni. Okey, yang ni saya letak bawah sikit. Yang ni saya letak bawah juga. Kenapa saya letak bawah? Sebab atas ni saya nak letak something. Okey. Mungkin yang belah tengah ni saya boleh letak logo sekolah ke, logo PIBG, kalau ada logo saya boleh letak. Jadi untuk masukkan gambar seterusnya, untuk kasi kita menarik, tadi saya cerita pasal tulisan, sekarang cerita pasal benda yang kita boleh tambah, iaitu gambar. Yang pertama biasa kita tambah gambar. Okey, contohnya saya masukkan logo sekolah kat sini. Okey, saya kecilkan logo sekolah ni. Jadi saya boleh letakkan logo sekolah. Saya nak letak besar-besar pun boleh. Besar-besar macam ni kan. Lepas tu kita tak boleh ubah, tak apalah. Picture option. Okey, kita boleh tukar kat sini. Okey, pertama sekali kita kasih sharp. Okey, jadi bila kita masuk ke sesuatu, dia akan terus pergi ke picture option ni. Kemudian color dia saya nak kasi dia menyelah sikit. Tak nak menyelah sangat. Saya nak kasi dia suruk kat belakang. Macam ni. Nampak tak? Okey, jadi dah letak belakang kan. Jadi saya hantar belakang. Alright. Tu menarik. Nampak tak? Jadi sekarang saya susun dia supaya dia tengah. Betul tengah, agak-agak lah mata kita tengok tengah. Dah cantik. Okey, siap lah saya punya slide saya yang statik ini kan. Jadi kalau hari nanti hasil majlis tu kita buka komputer, kita tekan. Kita nampak. Okey. Nampak tarikh ni. Okey, cantik ni. Simple.
Okey, dah siap. Jadi sekarang kita dah siap, dah puas hati. Jadi kita bolehlah tayangkan bila ada hari majlis. Okey, dah cantik. Kalau nak tambah lagi elemen lain boleh, nak tambah gambar lagi, cari gambar lain. Saya nak juga logo sekolah banyak-banyak. Saya nak letak gambar YB. Okey, saya letak gambar YB. Ni YB perasmi kita. Besarnya. Kita letak dia belah sini. Kecil sikit. Okey, sebabkan YB ni sebelah ni kita alihkan. Tak sebelah dia. Okey, agak-agak. Okey, yang ni tak sebelah sini. Supaya kita tak nampak bercahaya sinar matamu kan. Itu je lah, saya rasa okey lah kot. Tambah frame sikit kat atas ni. Jadi bila syarat tu nanti dah ada gambar YB semua, kita masuk. Dah siap. Okey. Jadi tu gambar statik. Sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kalau saya nak buat yang dinamik. Dinamik ni maksudnya saya nak ada gerak-gerak. Okey, jadi saya gunakan slide yang sama ni. Yang pertama paling senang ialah kita gunakan nama dia animation lah. Jadi saya klik pada kotak tadi macam tadi. Saya klik. Kemudian saya pilih dekat animation atas ni. Contoh saya boleh cuba. Okey, dia ada 3 kategori. Satu kemasukan, kedua dia maksudnya menerang orang kata macam menekankan sesuatu. Macam benda kita nak highlight kan. Yang last kali tu kita hilang. Hilang kita nak hilang. Jadi contoh yang pertama saya nak gunakan ni pulse. Pulse tu macam dia whoop, macam tu kan. Whoop, sekali tu. Contoh bila saya tekan. Okey, kemudian saya ubah sikit sini kat ujung ni, saya tukar pastikan dia with previous. Saya tekan ni berus ni. Kemudian tapi tak menarik. Jadi saya nak ubah lagi, boleh. Saya boleh ubah macam-macam lagi. Saya pergi dekat animation pane kat ni. Saya tunjuk ni kat atas ni. Saya tunjuk ni mouse saya kat tengah tunjuk ni. Okey, dekat bawah ni saya boleh pilih dekat effect option. Kat option ni saya nak pilih by word. Okey, jadi animasi tu nanti kamu tengok. Macam tu. Okey, dia nampak macam macam menarik sikit lah. Okey, kemudian dia punya saya boleh ubah dia. Contoh saya nak by word ni. Ni laju dia kita boleh adjust lah. Okey, kita boleh adjust laju dia. Okey, kemudian saya nak timing ni saya nak diulang-ulang sampai habis. Okey, end of slide. Jadi saya tekan okey. Jadi dia akan ulang saja selagi saya tayangkan. Okey, yang ini tak payahlah kan. Yang muka orang ni tak payahlah. Nanti kan lain kan. Macam pelik sangat semua benda nak anime kan. Okey, sekarang tengok bila saya animasikan. Jadi dia akan sentiasa berkelip. Jadilah satu yang dinamik bila kita tayangkan sampai kita tekan klik mouse kita. Bila kita tekan mouse kita stop lah. Maksudnya kita pun tutup. Okey. Okay, saya suka macam bingkai. Bingkai ni maksudnya kita tambah satu sekeliling kita punya ni gambar kan. Jadi untuk bingkai tu kita boleh gunakan shape saja. Okey, saya suka gunakan shape saja, simple-simple. Saya pilih shape contohnya, saya pilih bentuk yang bulat. Saya cuba. Okey. Hilang terus. Okay, tak apa. Saya akan tunjuk macam mana nak adjust. Kita adjust size dulu siap-siap. Okey, kemudian saya letak di belakang macam ni. Pergi ke atas ni, saya send backward. Okey. Jadi saya tambah besar sikit lah. Yang ni pun besar sikit. Jadi kemudian saya boleh ubah sesuai ni. Contoh saya nak buat macam ni. Macam ni. Dia cantik sikit kan. Okey. Okey, tapi kalau tak cantik frame kita ni, kita klik pada benda ni, kita boleh ubah-ubah. Okey, contoh saya nak dia ada okey, sekejap kemudian saya tak nak ni, saya nak buat belakang ni, saya nak buat pattern. Boleh? Jadi saya akan buat macam ni. Okey, tak apalah. Okey lah ni. Okey, jadi dah siap dah saya punya slide. Okey, jadi bila kita hari majlis, kita akan buka dan kita akan keluar lah. Okey, jadi saya nak kamu cuba. Cuba kalau siapa yang dah berjaya buat, boleh hantar sama ada PowerPoint tu pada WhatsApp saya ataupun terus ni. Okey, jadi itu saja saya rasa sampai sini saja. Membuat banner atau backdrop. Backdrop bukan banner buat backdrop menggunakan kita punya PowerPoint. Okey, sampai situ saja. Terima kasih.